Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk kerajaan-kerajaan kecil Islam di Spanyol. Ahli kumpulan kami adalah saya, Nur Akilah, A189368, Nurul Farahadis, A187913 dan Aina Izzati, A189288. Manakala Dr. Izzat merupakan pensyarah kami untuk subjek PPAT 2713 Sejarah dan Tamadun Islam di Afrika Utara dan Andalus. Dalam tajuk ini, kami akan membentangkan tentang 3 tajuk yang merangkumi kerajaan-kerajaan kecil Islam di Spanyol, iaitu Muluk At-Tawaif, Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun. Pemerintahan Muluk At-Tawaif wujud pada tahun 1031 Masihi dengan 3 kuasa besar, iaitu Barbar di selatan Andalus, Saqalibah di timur Andalus, Arab di tengah Andalus. Hal ini berlaku setelah pemerintahan Umayyah menjadi lemah pada akhir pemerintahan Hisham II pada tahun 1009 Masihi. Setiap wilayah mempunyai pemimpin sendiri kecuali 3 buah kawasan sepadan, iaitu Badajoz di selatan, Toledo di tengah dan Saragossa di utara. Barbar menguasai bahagian pantai selatan Spanyol, Guadalquivir, Aljazirah, Al-Hadra sebelum 1031 Masihi. Memerintah Cordoba, Malaga dan Algeciras. Antara pemerintahnya adalah Ali bin Hamud, Al-Qasim bin Hamud, Yahya bin Ali bin Hamud, Idris Al-Muta'id I, Hasan Al-Muntasir, Idris Al-Ali II, Muhammad Al-Mahdi I, Idris III, Idris Al-Ali II, Muhammad II Al-Musta'li. Barbar lain pula, pengaruh kerajaan Syriah berpusat di Afrika Utara telah sampai ke Spanyol, berjaya menguasai Granada, berjaya menguasai Malaga pada pertengahan abad ke-11 Masihi. Kerajaan Aftasiyah di Badajoz tahun 1022 hingga 1094 Masihi. Kerajaan Du An-Nun di Toledo 1028 hingga 1085 Masihi. Manakala Saqalibah menguasai timur Spanyol, menawan beberapa bandar pantai di Almeria, Valencia dan Tortosa, tetapi tidak membentuk kerajaan. Bagi Arab pula, kerajaan Banu Abbad, Muhammad bin Abbad di Seville, seorang bekas kadi dan pengasas yang memerintah dari 1013 hingga 1042 Masihi. Abbad Al-Mu'tadid pada tahun 1042 hingga 1068 Masihi, Muhammad II Al-Mu'tamid 1068 hingga 1091 Masihi, meluaskan kawasan serta cuba menawan Cordoba dan Granada. Kerajaan Jahwariyah, pengasasnya Jahwar pada tahun 1931 Masihi, salah seorang pemerintah Cordoba hingga tahun 1096 Masihi bersama Muhammad Ar-Rashid dan Abdul Malik. Kerajaan Amiriyah di Valencia, pengasasnya Abdul Aziz Al-Mansur pada tahun 1021 hingga 1096 Masihi, melibatkan 5 pemimpin, iaitu Abdul Aziz Al-Mansur, Abdul Malik Al-Muzaffar, Abu Bakar, Al-Qadi Uthman dan Al-Qadi Ja'far. Kerajaan Tujibiyah di Saragossa diasaskan oleh Munzir I Al-Mansur pada tahun 1019 Masihi, kemudian Yahya Al-Muzaffar dan Mu'iz Ad-Daulah Munzir II. Kerajaan Hudiyah di Saragossa diasaskan oleh Sulaiman Al-Musta'id pada tahun 1039 Masihi, kemudian Ahmad I Al-Muqtadir, Yusuf Al-Mu'tamin, Ahmad II Al-Musta'id, Imad Ad-Daulah Abdul Malik dan Ahmad III Al-Mustansir. Kerajaan Aftasiyah diperintah oleh Umar Al-Mutawakkil pada tahun 1068 hingga 1094 Masihi, telah meminta bantuan daripada Alfonso VI yang memerintah Leon dan Castile pada tahun 1065 hingga 1109 Masihi bagi memerangi tentera Al-Murabitun. Semua jajahan takluk kerajaan Aftasiyah di Portugal diserahkan kepada Alfonso VI. Walaupun berlaku perpecahan dari segi politik, perkembangan seni dan persuratan terus berlaku, terutama bagi kerajaan Banu Abbad pada masa pemerintahan Al-Mu'tadid dan Al-Mu'tamid yang memerintah Seville. Perpecahan pemimpin Islam menyebabkan Kristian di utara dapat mengukuhkan kedudukan mereka, menyebabkan kerajaan Muluk At-Tawaif pula terpaksa membayar ufti kepada mereka. Toledo jatuh ke tangan Alfonso pada tahun 1085 Masihi dan menjadi tapak ketenteraan Kristian bagi melancarkan gerakan Reconquista.
Kejatuhan Toledo telah mengerahkan Al-Mu'tamid di Seville meminta bantuan kerajaan Al-Murabitun di Afrika Utara dengan pimpinan Yusuf bin Tashfin. Alfonso akhirnya tewas dalam pertempuran di Zalakah dekat Badajoz pada tahun 1086 Masihi. Pada tahun 1091, Cordoba dan Seville jatuh ke tangan Yusuf dan merupakan permulaan berdirinya kerajaan Al-Murabitun, kemudian Al-Muwahhidun yang dipimpin oleh keluarga Barbar. Munculan pengaruh Al-Murabitun disebabkan oleh Al-Mu'tamid sendiri yang merupakan pemerintah terakhir Banu Abbas di Seville telah pun membawa masuk pengaruh dan kuasa Al-Murabitun di Sepanyol sempena kejatuhan Toledo ke tangan Alfonso V pada tahun 1085. Beliau lebih rela meminta bantuan orang Islam daripada agama Kristian bagi menentang Alfonso V dengan mengatakan bahawa aku lebih rela menjadi pemandu unta di padang pasir dari menjadi pemelihara babi di kastil. Berikut merupakan pemimpin kerajaan Al-Murabitun beserta tahun pemerintahannya. Pengasas Al-Murabitun di Afrika Utara ialah Yusuf bin Tashfin, merupakan seorang barbar di mana pernah menjadi panglima tentera Abu Bakar bin Yahya. Beliau telah berjaya mendirikan kerajaan yang berpusat di Marrakesh pada tahun 1062. Pada tahun 1086, Yusuf telah menerima jemputan daripada Al-Mu'tamid untuk datang ke Sepanyol bagi menentang Alfonso V dengan meminta bantuan ketenteraan Yusuf bin Tashfin. Yusuf telah bersetuju untuk menentang Alfonso V di Zalakah bersama dengan tenteranya seramai 3,000 orang. Walaupun Alfonso V telah kalah pada pertempuran tersebut, tetapi pengaruh dan kuasanya masih kukuh di kawasan pantai timur Sepanyol membuatkan Mu'tamid sekali lagi meminta bantuan Yusuf bin Tashfin. Pada masa yang sama, Yusuf bin Tashfin telah melihat perpecahan umat Islam yang berlaku di Sepanyol, menyebabkan beliau bertekad untuk menghapuskan kuasa orang Kristian dan raja-raja kecil Islam. Dengan itu, beliau ingin mengambil kesempatan untuk menubuhkan pemerintahan di Sepanyol dan telah mendapat sokongan daripada penduduk dan ulama di situ. Akhirnya, beliau telah pun berjaya menaluki beberapa kota Sepanyol kecuali kota Toledo. Kerajaan Al-Murabitun mula menjadi lemah pada zaman pemerintahan Ali bin Yusuf, berikutan Saragossa jatuh ke tangan Alfonso I dan sebahagian wilayah pemerintahan Al-Murabitun telah dikuasai oleh Raja Aragon dan Raja Kastil. Di samping itu juga berlakunya pemberontakan sebanyak 2 kali pada zaman pemerintahan Tashfin bin Ali. Antara faktor kejatuhan kerajaan Al-Murabitun, pertama, kegagalan pemimpin-pemimpin selepas Yusuf bin Tashfin semasa memerintah. Kedua, kebangkitan golongan aristokrat yang menyokong kerajaan muluk atau waif dalam mengamalkan dasar feudalism, di mana golongan tersebut terdiri daripada orang Arab dan penduduk tempatan yang telah kehilangan pengaruh dan kuasa selepas munculnya kerajaan Al-Murabitun. Ketiga, ketaksupan pemimpin dan para panglima tentera kerajaan Al-Murabitun dalam mazhab Maliki menyebabkan penganut mazhab lain tidak bebas bersuara. Dan terakhir, sikap para pemimpin dan pengawal kerajaan yang terlalu asyik dengan kemewahan dan kebendaan serta mementingkan diri sendiri mengakibatkan berlakunya pengabaian tanggungjawab terhadap negara dan rakyat. Saya akan menyambung pembincangan tentang kerajaan Islam di Sepanyol iaitu Al-Muwahhidun. Al-Muwahhidun didirikan oleh keluarga Barbar yang memerintah di Afrika Utara. Mereka ke Sepanyol adalah untuk memperluaskan empayar. Penyokong kuat mereka datang daripada kaum Barbar yang mempunyai semangat keislaman yang kuat. Al-Muwahhidun sama seperti Al-Murabitun, iaitu merupakan golongan agama dan mereka ini mempunyai asas-asas keagamaan yang kukuh. Nama Al-Muwahhidun juga dikaitkan dengan konsep Tauhid, yakni pengesaan terhadap Allah SWT, dan merupakan kaum Barbar bukan Badui dari suku Masmudah. Mereka ini tidak bermazhab dan lebih menekankan akidah dan tauhid yang berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga ijma' ulama'. Sebelum kedatangan Al-Muwahhidun, kerajaan Sepanyol ketika itu adalah tidak stabil. Seterusnya, saya akan bercakap tentang pemimpin-pemimpin kerajaan Al-Muwahhidun. Pemimpin pertama adalah Abdul Al-Mu'min. Beliau merupakan pemimpin yang menggantikan Mahdi Ibn Tumad.
Setelah 8 tahun, akhirnya beliau berjaya mendirikan kerajaan di Afrika Utara yang berpusat di Maghribi pada tahun 1114. Pada 1162, beliau tidak sempat menubuhkan pangkalan tentera di Rabat kerana jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di tahun berikutnya iaitu 1163. Pemimpin yang kedua adalah Abu Ya'qub Yusuf. Beliau ini menggantikan ayahnya iaitu Abdul Al-Mu'min. Namun beliau tidak begitu aktif di awalnya sampailah tahun 1171. Beliau ditentang oleh Ibnu Madanish di Seville. Setelah kematian Ibnu Madanish, barulah beliau dapat menguasai bandar Seville. Beliau melancarkan perang jihad terhadap negara-negara Kristian di utara Spanyol. Namun ketika menyerang Santarib, beliau telah tercedera lalu meninggal dunia pada tahun 1184. Pemimpin yang ketiga adalah Abu Yusuf Yaqub Al-Mansur. Beliau menggantikan ayahnya iaitu Abu Yaqub dan diberi gelaran Al-Mansur. Pada 1190 Masihi, Raja-Raja Kastil dan Leon telah tanda tangan perjanjian damai selama 5 tahun. Setelah perjanjian damai tamat pada 1195, orang Islam dengan orang Kristian kembali berperang dan perang tersebut telah dimenangi oleh pihak Islam. Ekoran dari peristiwa itu, lagi sekali perjanjian damai selama 5 tahun telah ditandatangan. Pada 1199 Masihi, Abu Yusuf ini meninggal dunia dan beliau diganti oleh anaknya yang bernama Muhammad yang digelar An-Nasir. Muhammad An-Nasir ni, beliau tidak mempunyai pandangan politik yang jauh dan kurang bertenaga serta tidak dapat merancang strategi ketenteraan yang kemas seperti tentera Kristian. Pada Julai 1212 Masihi, tentera salib datang dari Kastil, Leon, Navarre dan juga Aragon. Mereka ini telah bergabung menyerang wilayah-wilayah Islam di Laos, Navas de Tolosa, yakni Husnu al-Iqab. Dalam peperangan ini, tentera Islam tewas. Pada 1213 Masihi, Muhammad An-Nasir meninggal dunia dan tempatnya juga diganti oleh anaknya. Pemimpin terakhir adalah Abu Ya'qub Yusuf II. Nama beliau sama dengan pemimpin kedua. Gelaran beliau adalah Al-Muntasir dan beliau berumur 15 tahun ketika beliau naik sebagai pemimpin. Beliau ini tidak berupaya untuk mengambil semula wilayah-wilayah yang telah diduduki oleh tentera salib kerana pada waktu itu kerajaan Al-Muwahhidun sendiri sudah mula mengalami kejatuhan. Pada 1223 Masihi, beliau meninggal dunia dan telah menimbulkan kebalahan di kalangan keluarga Al-Muwahhidun sendiri kerana beliau ini tidak mempunyai anak lelaki untuk dinaikkan. Akhirnya, pihak Kristian telah mengambil kesempatan pada waktu itu dengan mula menguasai Sepanyol semula dari tangan Islam. Seterusnya, faktor kejatuhan kerajaan Al-Muwahhidun. Faktor yang pertama, perpecahan dari segi aliran pemikiran agama di kalangan kaum barbar sendiri yang sebahagiannya menganut mazhab Maliki. Yang kedua, ketiadaan sokongan padu dari mana-mana pihak, tidak mempunyai sokongan kerana sikap kerajaan tidak bermazhab. Yang ketiga, ketiadaan sumber penerangan Islam. Disebabkan mereka tidak bermazhab, maka mereka tiada alternatif lain untuk menggantikan sumber penerangan mazhab Maliki yang ada. Yang keempat, orang-orang Arab dan penduduk tempatan lebih mengharapkan corak pemerintahan langsung daripada Tuhan berbanding sistem pemerintahan elita, iaitu sistem pemerintahan Syiah. Yang kelima adalah disebabkan perpecahan kaum antara kaum barbar, kaum Arab dan juga bangsa Sepanyol yang beragama Islam sendiri.